lihat di sana semacam sesuatu ada yang tak kena di sana. Walhal kalaulah dilihat darurat itu lebih besar berbanding dengan PKP kerana darurat itu diambil kuasanya daripada perlembagaan persekutuan, sedangkan PKP itu adalah hak eksekutif untuk menentukan apa sahaja pendekatan untuk mengawal penyakit yang sedang meningkat ini. Jadi kenapa kedua-dua ini dibuat secara satu hari sahaja selangnya, sedangkan kalau kita perhatikan perkara 150 ini adalah satu perkara yang sangat besar sebenarnya. Kenyataan bahawa hanya yang di-Pertuan Agong punya kuasa di bawah 150 Fasal 1 mempunyai kuasa untuk mengisytiharkan atau memproklamasikan darurat, itu sendiri menggambarkan ianya satu keadaan yang kita kata grave emergency exists. Maknanya kalau dalam perkataan 150 ni dia kata yang Agong is satisfied that a grave emergency exists. Ya, makna grave emergency exist ni makna satu keadaan darurat yang sangat-sangat mendesak. Ya, di mana dia melibatkan 3 perkara, iaitu security, keselamatan, ekonomi dan juga ketenteraman awam. Ya, bermakna sudah cukup sebenarnya 150 ini dijadikan sebagai satu perintah yang kemudiannya diikuti dengan segala kuasa yang ada di dalam eksekutif. Ya. So, bagi saya, sebelum saya nak buat apa-apa komen lanjut, saya lebih nak tengok dulu sedikit kita kata kekeliruan dalam hal ini ya oleh pihak Mahyudin Yassin sendiri. Dan yang kedua, bila kita meneliti apa yang dinyatakan pada PC hari ini, sidang akhbar hari ini oleh Perdana Menteri, beliau menyatakan dengan jelas bahawa aktiviti rakyat seperti biasa. Aktiviti berjalan seperti biasa. Berjalan seperti biasa. Pentadbiran dan kabinet berjalan seperti biasa. Cuma Dewan Undangan Negeri dan juga Parlimen yang digantung. Jadi satu kebalikan. Kalau anda mengisytiharkan keperluan menasihati Pertuan Agong untuk isytiharkan proklamasi darurat, maka jikalau dinyatakan bahawa darurat itu seperti biasa jalan, hanya Parlimen dan DUN yang tergantung, ini juga menimbulkan berbagai persoalan. Ia kepada satu darurat yang lebih bersifat politik, bukan yang kalau disebut di dalam perlembagaan ini, iaitu sama ada dia melibatkan soal ketenteraman awam, iaitu public order, ataupun economic life, kehidupan ekonomi, maupun security ataupun keselamatan negara. Ketiga-tiga itu, cara Mahyudin menyebutnya seolah macam tak ada apalah. Sebab dia kata jalan biasa, macam biasa. Hanya dia kata Parlimen dengan gantung dan tiada pilihan raya negeri maupun pilihan raya umum diadakan semasa perintah darurat ini berkuat kuasa. Jadi di sana sendiri timbul berbagai persoalan dan apatah lagi hari ini kita juga dikejutkan dengan satu lagi sidang akhbar yang dibuat oleh ahli Parlimen Padang Rengas, iaitu Datuk Seri Nazri Aziz, yang jelas menyebut bahawa apabila dia menarik diri daripada menyokong kerajaan Tan Sri Mahyudin Yassin, bermakna Mahyudin Yassin hanya tinggal 109 sahaja ahli Parlimen yang bersamanya. Ini sendiri menggambarkan kepada kita bahawa seolah-olah ya Mahyudin Yassin ini dan Kerajaan Perikatan Nasional, dia nak selamatkan diri dia, maka dia menggunakan kaedah darurat untuk dia memastikan. Kerana apa? Memastikan kedudukannya. Kerana apa, Zawazi? Kalau dalam keadaan darurat, perkiraan demokrasi, perkiraan prinsip demokrasi, perkiraan hatta kepada hak asasi manusia boleh quote-unquote dilanggar di atas keperluan untuk darurat pada masa ini. Maka
dengan kenyataan beliau Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menyatakan hanya parlimen dan DUN tergantung serta tiada pilihan raya umum dan tidak ada pilihan raya negeri, maka ini menimbulkan lagi berbagai misteri kepada darurat yang dengan bijaksana. Kalau kita tengok Yang di-Pertuan Agong menggunakan kuasanya pada artikel 150 adalah sebagai satu hikmah yang sangat mendalam dalam menjaga kesejahteraan dan kesejahteraan. Tapi pada waktu yang sama, hikmah itu bagi Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah lambang kepada kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional. Sebab itu saya ingin tegaskan dan jelaskan di dalam live ini kepada semua penonton yang menyaksikan live kita pada malam ini bahawa keperluan darurat dalam konteks ianya jika cara disebut oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin seolah-olahnya kalau begitu mengapa kita perlu darurat pada peringkat awalnya lagi, kalau dikatakan ia seperti biasa, tak ada apa, berjalan seperti biasa dan hanya parlimen tergantung dan pilihan raya tidak ada. Jadi bagi saya ini adalah satu kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional dan Tan Sri Muhyiddin Yassin dari satu segi, iaitu gagal memaksimalkan keupayaan kuasa eksekutifnya melalui peruntukan undang-undang yang telah pun kita bersetuju dalam sesi parlimen sebelum ini bagi mengatasi pandemik seperti penguasaan yang lebih tegas, seperti undang-undang kesihatan awam, akta racun dan kawalan. Semua ini adalah satu usaha untuk menggunakan semaksimal mungkin kuasa eksekutif yang ada dengan sokongan legislatif bagi memastikan kita mampu mengawal tanpa perlu kita pergi kepada 150 yang kesannya itu lebih mendalam kepada ia mengurangkan soal pertanggungjawaban Perdana Menteri kerana legislatif atau parlimen telah tergantung. Ia telah mengurangkan kepertanggungjawaban Tan Sri Muhyiddin Yassin di atas sifat waktu darurat ini boleh diambil tindakan-tindakan ke atas sesiapa sahaja yang mengkritik di atas dasar accountability ataupun pertanggungjawaban ataupun semak imbang. Jadi bagaimana kami ahli parlimen nak semak imbang kalau digantungkan parlimen? Perkara inilah saya katakan bahawa darurat adalah satu keadaan yang menggambarkan kelemahan Tan Sri Muhyiddin Yassin sehingga dia terpaksa menggunakan kuasa 150 ini dan gagal menggunakan semaksimal mungkin apa yang telah pun terpampang di depannya untuk menguatkuasakan isunya ialah sepatutnya dia lebih berkesan, sepatutnya dia lebih ketat, sepatutnya dia lebih tertumpu kepada isu-isu yang nak menyelesaikan masalah COVID. Tapi oleh kerana kita tahu, dan saya ulang beberapa kali dalam berbagai siri bicara kita, bahawa kita berdepan dengan soal krisis pandemik dan jangan lupa kita juga berdepan dengan krisis politik. Dan terbukti krisis politik paling besar hari ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin hilang majoriti dan Kerajaan Perikatan Nasional seharusnya secara moral tidak lagi boleh menjadi kerajaan yang sah. Tapi dengan adanya darurat, ia menyelamatkan Kerajaan Perikatan Nasional yang tidak lagi mengambil kira dalam suasana darurat prinsip-prinsip demokrasi, dan dia akan menjadi kerajaan minoriti yang memerintah atas belas ihsan darurat.